Hai, saya Uti. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okay, sebelum tu, abaikan baju belakang ni. Sebelum itu, okay, hari tu kawan saya saya ada upload story pasal saya punya YouTube channel ni lah. Lepas tu kawan saya reply story WhatsApp tu. Dan ini adalah ayatnya. Mana-mana? Jadi, mulai saat ini, lepas ni saya akan cuba gunakan slang, cakap macam biasalah, macam gini. Sebab, okay, ini adalah clarification. Okay, justifikasi. Yelah, nanti orang cakap, dah mengaku lagi orang Sabah begitu. Bukan dah mengaku, cuma ya, saya punya mama, Umi, saya orang Sabah. Di abah saya pula Podeksan, Negeri Sembilan. Jadi, dia macam ada kecelaruan identiti bah. Jadi saya mau jadi macam mana? Jadi orang Borneo ke orang Malaya begitu. Tapi ya, kalau dengan mama saya cakap macam biasa, macam begini. Kalau dengan abah macam tak tahu gitu. Dia ada switching di situ, ada pertukaran dialek logat gitu. Jadi selepas ini saya akan bercakap seperti ini. Okey? Dan mungkin ada sedikit pembaharuan untuk YouTube channel ni, iaitu penggunaan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Sebabnya saya kan baca buku campur-campur, sekejap bahasa Inggeris, sekejap bahasa Malaysia. Jadi setiap kali saya buat sesi perkongsian, kalau saya baca buku bahasa Malaysia, buku lokal, buku tempatan, saya akan cakap bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Tapi kalau saya baca buku bahasa Inggeris, mungkin saya akan gunakan bahasa Inggeris untuk sesi perkongsian buku tersebut. Dia macam just for fun, untuk suka-suka, seronok-seronok, bukannya macam mau show off ke apa. Sebab saya punya English pun is not that perfect. Jadi dia macam untuk just for fun untuk channel ni. Okay? Okay. Jadi buku yang saya sudah baca itu adalah Carnival of Phobia karya Encik Sharaf. Ini adalah novel sulung beliau. Okay, cerita dia macam gini. Ada beberapa orang ni pesakit, diorang ada masalah mental. Antaranya adalah diorang ada fobia yang tertentu lah. Fobia yang ada. Saya tutup sebab saya ada buat senarai nama dekat sebelah ni. Jadi nanti spoiler, nanti kena maki. Diorang pergi jumpa diorang punya doktor psychiatry. Tapi sampai satu hari ada dua orang doktor ni. Diorang ada satu idea. Iaitu Carnival of Phobia ni lah. Diorang punya idea ni untuk menyembuhkan pesakit-pesakit diorang yang ada fobia dengan menggunakan fobia yang diorang ada. Contoh, kalau fobia air, mungkin diorang akan gunakan air juga untuk lawan fobia tu, untuk pulihkan fobia tu. Sama ada mungkin ajar diorang punya pesakit berenang ataupun bertenang di dalam air, apungkan diri ke apa-apa ke macam tu lah. Lebih kurang apa yang saya faham lah, apa yang saya bayangkan kalau gunakan fobia untuk rawat fobia. Bila sampai di Carnival of Phobia tu, lokasi untuk aktiviti Carnival of Phobia tu dijalankan, dia jadi macam ni tempat doktor-doktor tu pilih untuk pulihkan kita punya fobia. Macam tu. Sepatutnya gunakan fobia-fobia diorang untuk pulihkan fobia-fobia peserta. Tapi tiba-tiba ada satu ni makhluk Tuhan ni, dia gunakan Carnival of Phobia itu untuk membunuh semua peserta Carnival of Phobia. Sebab apa dia mau membunuh? Dia berpendapat bahawa orang-orang yang ada fobia ni menyusahkan. Sebab ada orang fobia ni kalau takut air kan, dia tengok turun air, takut air semua kan. Jadi dia berpendapat bahawa orang-orang yang ada fobia ni menyusahkan dan harus dinyahkan daripada muka bumi ni. Supaya jangan menyusahkan orang lain. Gitu. Kau dengan fobia kau boleh pergi gitu. Ya, itu dia punya kesimpulan lah. Jadi persoalannya sekarang ni, siapa yang rancang untuk bunuh peserta Carnival of Phobia tu? Kedua, adakah semua peserta Carnival of Phobia itu berjaya dinyahkan daripada muka bumi ataupun ada yang berjaya keluar? Kalau mau tahu kena baca. Dia punya pacing dia tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan. Dia macam ting 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 macam tu. Cumanya dia punya kaedah membunuh tu, kaedah yang digunakan tu okey je, tiada masalah. Cumanya saya ada ekspektasi yang tinggi, terlalu tinggi. Saya macam mengharapkan bila bunuh-bunuh ni macam I want more, macam tu, lagi. Tapi dia macam okey, macam tu je.
Tapi kalau orang lain baca mungkin dia orang rasa macam ya Allah, macam tu okey lah, kita punya pengalaman membaca lain dan kita punya ekspektasi berbeza, jadi ya kita tidak perlu bergaduh pasal benda tu. Tapi saya suka pengakhiran cerita tu. Sebabnya dia punya ending begitu, lepas tu cara penulis reveal si pembunuh itu pun bagi saya macam macam tu. Macam serius lah begitu, macam tu lah. Cumanya ya saya cuma kurang berpuas hati lah dengan kaedah pembunuhan tu je masalahnya. Dan tu bukan masalah penulis kan, tu masalah diri saya sendiri. Jadi ya, penulis tidak perlu risau sebab susah mempuaskan hati semua orang kan. Tapi kita kena ingat lah, setiap buku yang ditulis oleh penulis ada message yang hendak disampaikan. Cumanya setiap pembaca itu nampak atau tidak message yang mau disampaikan. Contoh kita baca buku A kan, pembaca 1 nampak lain, pembaca 2 nampak lain, pembaca 3 pun nampak lain. Contoh pembaca 1 nampak semua yang positif, dia nampak penulis ni nasihat ni gitu. Pembaca 2 pun sama, ya tapi pendapat saya begini pula, cara dia menyampaikan, cara penulis tu sampaikan message dengan gini. Pembaca ketiga pula dia nampak semua negatif. Ya, kita tak boleh puaskan hati orang sebab selera makan pun lain, mana boleh semua selera membaca semua orang sama. So ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton sampai habis. Bye bye.